Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Syamsul dan berikut ialah nama ahli kumpulan saya iaitu Nur Ain binti Yahya, Naimah Izzati binti Mohtar, Muhammad Akid Tazrazik bin Tarmizi dan Muhammad Mukri Afiq bin Hafizal. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan hasil dapatan projek bagi subjek Principle of Management, kod subjek DPB 10023. Nama syarikat yang telah kami temu ramah dalam projek ini ialah Aflah Jamila. Lokasi kedai bertempat di Kepala Batas Pulau Pinang. Aflah Jamila ni ialah sebuah butik pakaian. Sedikit latar belakang usahawan bagi syarikat ini. Nama pemilik syarikat ini ialah Junaidah binti Muhammad Uwis dari Sarawak. Beliau mempunyai 3 orang adik-beradik. Beliau sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Selepas tamat SPM, beliau menyambung pelajaran ke peringkat STPM dan seterusnya ke UPSI dalam bidang reka bentuk periklanan. Seterusnya, dalam strategi perniagaan, pada bahagian pemasaran, syarikat ini menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Shopee, Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk. Pada bahagian pengurusan, kita mulakan dengan perancangan. Secara ringkasnya, perancangan dibuat merangkumi aspek matlamat organisasi, polisi, peraturan dan prosedur. Pertama, matlamat organisasi adalah untuk menjadi sebuah jenama yang dikenali dan menambah baik kualiti supaya mendapat kepercayaan pelanggan. Seterusnya, syarikat ini mempunyai polisi dalam pengambilan pekerja di mana terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi seperti pekerja mestilah mahir mengendalikan aplikasi. Syarikat ini mengetengahkan peraturan dari aspek etika berpakaian di mana setiap pekerja mesti berpakaian kemas dan sopan. Syarikat ini juga mempunyai prosedur iaitu prosedur memohon kerja di sini hanya dengan menghantar resume melalui email. Akhir sekali, jenis perancangan yang digunakan dalam syarikat ini ialah perancangan strategik. Kerana syarikat ini mempunyai perancangan dalam tempoh 6 tahun akan datang untuk meluaskan cawangan ke Johor dan Kuala Lumpur. Seterusnya, dalam latar belakang perniagaan, pada awalnya beliau memulakan perniagaan secara atas talian dengan menjual tudung dan kain songket Sarawak. Kemudian, pada 2018, beliau datang ke Semenanjung dan mula menjalankan perniagaan pakaian sehingga sekarang. Jenis perniagaan ialah pemilikan tunggal. Beliau telah berkecimpung dalam perniagaan pakaian ini selama 4 tahun. Purata jualan bulanan ialah RM30,000 hingga RM40,000. Beliau mempunyai 4 orang pekerja. Visi dan misi beliau dalam perniagaan ini ialah untuk meluaskan lagi cawangan. Saya akan terangkan tentang perorganisasian dalam syarikat Aflah Jamila. Proses perorganisasian ialah proses di mana bahagian tugas dilakukan agar peranan setiap pekerja lebih jelas supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Syarikat Aflah Jamila melakukan proses perorganisasian dengan teliti kerana perorganisasian melibatkan pengurusan skop pekerja, kos dan seluruh organisasi. So, dalam setiap syarikat mempunyai struktur organisasi. Nama pemilik syarikat Aflah Jamila ialah Junaidah binti Muhammad Uwis. Pengurus pemasaran Nur Ashikin binti Hussein. Pengurus sumber manusia ialah Nur Siti Syazwani binti Khalid dan pengurus kewangan Umairah binti Karim. Terdapat 3 staf atau diganti sebagai pekerja am ialah Nur Amirah binti Roslan, Nur Aina binti Abdul Rahman dan Husna Kamarina binti Kuzairi. Dalam setiap syarikat Aflah Jamila mempunyai jawatan dan skop pekerja. Untuk pemilik syarikat Aflah Jamila, skop pekerja dia ialah memberi arahan kepada pekerja, merangka polisi, prosedur dan peraturan, memotivasikan pekerja untuk mencapai matlamat. Dalam pengurus pemasaran pula ialah promosikan produk di sebagai platform, merangka objektif pemasaran yang berkesan, kena pasti train pasaran semasa, lepas tu perlu kaji keperluan dan kehendak pelanggan untuk mengenalpastikan pelanggan dalam sasaran. Pengurus kewangan pula dia kira kostok, utiliti dan pemasaran untuk urus sumber kewangan. Dan pengurus sumber manusia dia jaga kebajikan pekerja, uruskan hal ehwal pekerja, temu duga pekerja baru, memberi latihan kepada pekerja baru, memberi sokongan kepada pekerja, memastikan organisasi dalam keadaan harmoni.
Manakala pekerja am, iaitu 3 orang tu dia uruskan penghantaran barang kepada pelanggan. Lepas tu sebelum hantar dia periksa keadaan barang tu dalam keadaan selamat sebelum dihantar kepada pelanggan. So dalam syarikat ni dia mempunyai elemen suatu organisasi. Yang pertama ialah kuasa dan tanggungjawab. Kuasa yang digunakan oleh syarikat Aflah Jamilah ialah kuasa ganjaran. Contohnya apabila pekerja ini berjaya mencapai sasaran jualan pada bulan tertentu, pemilik syarikat ini akan memberikan ganjaran berupa wang tunai, hadiah atau pakej percutian kepada pekerja. Manakala kuasa yang digunakan dalam syarikat Aflah Jamilah ialah kuasa kepakaran. Contohnya kuasa kepakaran yang dimiliki oleh syarikat ini ialah aspek pentadbiran, pengurusan perniagaan yang membolehkan pelia memajukan syarikat Aflah Jamilah dengan jayanya. Yang kedua pula, desentralisasi. Terdapat perbahagian kuasa kepada kerja dalam syarikat Aflah Jamilah. Perbahagian kuasa dalam syarikat ini membuktikan pemilik syarikat ini tidak berkuasa penuh, sebenarnya melakukan perbahagian kuasa secara adil dan seksama kepada setiap pekerja. Pembahagian kuasa ini juga memberi peluang kepada pekerja untuk turut serta dalam keputusan. Last sekali, performalan. Performalan diaplikasikan dalam syarikat Aflah ialah di mana terdapat peraturan yang menuntut pekerja untuk meningkatkan kehadiran mereka setiap hari dengan penghasan cap jari, iaitu fingerprint lah. Setiap datang kerja, diorang kena tu untuk datang setiap macam untuk menghabiskan kehadiran lah. So, last sekali, perkhususan pekerjaan. Konsep kedalaman kerja diaplikasikan dalam perkhususan pekerjaan dalam syarikat Aflah Jamilah. Contohnya, dia bagi kedalaman kerja yang rendah. Pekerja am akan menguruskan pesanan produk oleh pelanggan. Bagi kedalaman pekerja yang tinggi, pekerja akan mengendalikan secara langsung untuk memastikan produk di media sosial. Itu sahaja. Kepimpinan di syarikat Aflah Jamilah. Kepimpinan merujuk kepada kebolehan seseorang pemimpin mempengaruhi ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Syarikat Aflah Jamilah amat menitik beratkan sistem kepimpinan dalam syarikat kerana menurutnya kepimpinan adalah tunggal utama kejayaan sesebuah syarikat. Gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan yang digunakan dalam syarikat Aflah Jamilah ialah demokratik. Contohnya, pihak atasan dan bawahan bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan. Gaya kepimpinan demokratik menyebabkan pekerja lebih terbuka dalam memberi pandangan dan cadangan. Kepimpinan yang digunakan dalam syarikat Aflah Jamilah menggunakan 4 goal theory. Syarikat Aflah Jamilah menunjukkan gaya kepimpinan yang menyokong. Sebagai contoh, pemilik syarikat ini sentiasa memastikan kebajikan pekerja dalam keadaan baik. Pemilik syarikat akan memberi sokongan dan motivasi kepada pekerja yang mempunyai masalah. Halangan komunikasi, antaranya bahasa. Cara mengatasinya menggunakan bahasa yang mudah dan mudah difahami untuk berkomunikasi. Yang kedua, emosi. Berempati terhadap situasi pelanggan dan pekerja sendiri. Harus mengawal emosi mereka untuk mengelakkan perkara yang tidak menyenangkan daripada berlaku. Yang ketiga, ketidakkepercayaan. Menunjukkan maklum balas yang telah diberikan oleh pelanggan untuk menunjukkan perniagaan itu boleh dipercayai. Yang keempat, faktor cuaca. Contohnya banjir. Ia boleh menyebabkan kelewatan dalam penghantaran sesuatu barang. Cara mengatasinya, menerangkan kepada mereka bahawa barang akan sampai dalam keadaan baik. Kita perlu memberi jaminan kepada mereka supaya mereka mempercayai perniagaan kita. Program motivasi. Program motivasi yang melibatkan pengukuhan motivasi sama ada pengurusan sahaja atau pekerja sahaja yang dilaksanakan secara berasingan penting kerana pengatur caraan program telah disesuaikan dengan kemampuan pekerja. Program motivasi yang melibatkan pengurus dan pekerja secara bersama dapat mewujudkan hubungan rapat antara pihak atasan dan bawahan dan juga dapat membawa kepada persefahaman dan interaksi yang mudah apabila bekerjasama. Saya akan menjelaskan controlling atau kawalan yang digunakan dalam syarikat Aflah Jamilah. Secara umumnya, kawalan adalah satu proses pengurusan yang sangat penting bagi sesebuah organisasi kerana ia memastikan
perancangan dan aktiviti yang telah dirancangkan berjalan dengan lancar. Bagi syarikat Aflah Jamilah, kawalan sangat penting kerana ia membantu syarikat ini untuk menjalankan perniagaan dengan lebih efisien. Seterusnya, jenis kawalan syarikat. Yang pertama, kawalan masa. Syarikat Aflah Jamilah melakukan kawalan masa dari aspek waktu beroperasi. Waktu beroperasi bagi syarikat ini adalah dari 10 pagi hingga 6 petang. Yang kedua, syarikat Aflah Jamilah melakukan kawalan bagi tempoh yang diambil untuk stok pakaian itu sampai, iaitu sekurang-kurangnya 1 minggu. Seterusnya, kawalan kewangan. Syarikat Aflah Jamilah melakukan peruntukan kewangan untuk memberi gaji kepada pekerja, membayar sewa kedai, bil pengambilan stok dan kos periklanan. Bajet perniagaan akan dilakukan secara mingguan untuk menilai status kewangan syarikat sama ada mengalami untung atau kerugian. Dan yang terakhir, kawalan aktiviti. Dari kawalan aktiviti, terdapat 3 jenis kawalan, iaitu kawalan sebelum aktiviti, feed forward control, kawalan semasa aktiviti iaitu concurrent control, dan kawalan selepas aktiviti iaitu feedback control. Yang pertama, proses kawalan syarikat. Syarikat Aflah Jamilah akan menetapkan standard yang perlu dipatuhi sebelum barangan tersebut boleh dijual kepada pelanggan. Contohnya, pakaian perlulah berada dalam keadaan bersih dan baik sebelum diberikan kepada pelanggan. Seterusnya, syarikat Aflah Jamilah akan mengukur prestasi sebenar. Contohnya, pekerja akan memeriksa barangan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan melalui pos. Seterusnya, syarikat Aflah Jamilah akan membandingkan sama ada prestasi sebenar menetapi standard yang telah ditetapkan pada awalnya. Sekiranya prestasi sebenar tidak menetapi standard yang telah ditetapkan, pemilik syarikat Aflah Jamilah akan mengambil tindakan sewajarnya yang bersesuaian dengan situasi tersebut. Ini adalah rumusan. Hasil dapatan dari projek ini ialah pengetahuan dengan lebih mendalam berkaitan perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan kawalan dalam sesebuah organisasi. Setiap maklumat yang diterima dalam projek ini diterangkan secara terperinci dari pelbagai sumber seperti orang rujukan dan buku yang membolehkan kami lebih memahami topik-topik dalam subjek Principle of Management dengan lebih jelas. Kesimpulannya, pembelajaran secara teori telah berjaya dipraktikkan dalam projek ini. Sekian, terima kasih.